Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Yaumon, siapa Rado, saudara Abdul Halim. Begitu juga saudara Zizi Muhammad dan Sofian Aziz, apa khabar Yan? Moga sihat. Saudara Ahmad Mak Yusof, saudara Zamari LC, saudara Syah Ibrahim, Puan Raja Robiah, apa khabar? Saudara Mak Radhi, Siti Nur Fatimah, saudara Yahya, Kepala State katanya, Polisi Kota katanya, ya, Nur Azizah, Muku Anik Amjad, saudara Abdul Qadir, saudara Puan Rosli Misyah, saudara Rosli Misyah, Sofian Aziz daripada Kelang, ya, saudara IR, moga sihat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Juga Puan Rashidah, saudara Salia Ahmad, saudara Ahmad Map, apa khabar? Puan Robiah Osman, saudara Mustafa Ilyas. Begitu juga saudara Muhammad Hafizan, saudara Richard Bakri, Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara, ya. Saudara Mak Marami Mak Sidik, waalaikumsalam. Saudara Haji Azhar Abu Manak, apa khabar Tuan Haji? Moga sehat. Cik Mat Mohaini, salam dari Taiping katanya. Saudara Rosmini dari Pontian Johor. Saudara Hafiz Azara, saudara Jamaluddin Jamaluddin Rahani, saudara Puan Umul Kasum, saudara Mahasan Harun, Salam Madani, saudara Puan Zainah Latif dari Seremban, saudara Fazilah Awang, Puan Rusni Kuringot dari Sarawak, ya, saudara Hamid dari Kuantan, saudara Abdul Latif Taib dari Muar, orang Muar, saudara Madam K, Adi Warna, Roslan Mubin, Rose M katanya, Noah, apa khabar? Saudara Mamu Maidin, Jasni, saudara Mira Harun, Sevensi Brutal, Yen Iskandar, apa khabar sahabat? Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Baru, saudara Aris Saleh dari Segamat, Johor, saudara Rashid Mustafa. Begitu juga Zulkifli Abdullah, apa cerita tu dengan pengampunan, sabar lagi. Saudara Ramli Karim, apa khabar Tuan Haji? Saudara Pak Chu dari Langkap Perak, Remy Ismail, so Akbar Tajuddin, selamat Hari Raya. Saman Ganu dari Kuala Terengganu lah tu, saudara, salam dari Kuala Terengganu katanya. Saudara Jijak Abdul Razak, begitu juga saudara Mak Asidir dari Kuantan, saudara Jamaluddin, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Abdul Wahid Karim, Mat Koma Salgari Wahid, saudara Mamu Maidin, ada pula si botak ni, saudara Syah. Begitu juga saudara Zainuddin Yaakob, saudara Muhammad Asidir dari Kuantan, Nur Maria, apa khabar puan? Moga sihat. Abdul Wahid Abdul Karim, saudara Yaya Armin, begitu juga Rubidin bersama dengan pasangannya, moga bahagia. Jaka Linglong, apa khabar dari Pulau Pinang? Saudara Ismail Mak Isa, teladan bukan tauladan, ya, saudara Ismail Mak Din, siapa-siapa lah tu. Teladan bukan tauladan, tahu ladan lah, teladan, betul saudara. Saudara Ismail Mak Isa, saudara Buyung Laksum, saudara Buyung Lakusum, kenapa jamaah Hari Raya bertukar menjadi kempen PRN di Kedah? Itu persoalannya, sekejap lagi saya akan jawab nanti, saudara. Saudara Rani Osman, apa khabar? Saudara dari Jelantut Pahang, Izzuddin dari Pulau Pinang, Muhammad Paridun Tukiman, apa khabar? Saudara Muhammad Yusof Ishak, saudara Rashid Mustafa, ya, saudara Rashid Mustafa, dia kata masa student dulu selalu jumpa saya dekat Malaysia Hall di London, ya saudara. Ni mengimbau masa silam, saudara, dulu masa muda-muda, ya, saudara Rashid Mustafa, saudara Mustafa Makjin, ya, saudara Rashid Mustafa duduk di London berapa lama? Lama tak berjumpa kita, ya. Saudara Azli, saudara Yaya Armin, kita juga saudara Matno dari Semenyih, saudara Idin Sugih, apa khabar? Daripada Puntak, saudara Zuki Ibrahim, saudara Ami Bashir, saudara Mustafa Mak Jini, salam dari Johor Baru, tengah kerja malam katanya, tapi menonton juga, terima kasih. Saudara Abdul Jamal, saudara Abu Samah, Ami Bashir, saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, Johor. Begitu juga saudara Azli, saudara Muhammad Darwin, saudara Yahya Armin, saudara Saddam Hussein, saudara Legend, saudara Makno, apa khabar dari Semenyih, ya saudara. Begitu juga saudara HB Ali, terima kasih. Saudara Abdul Jamal, salam Madani katanya. Dan begitulah keadaan saudara. Saya yang mana tempat saya santun ni, saya santun. Saudara bahagiakan diri, dia kata tak sabar tunggu Najib bebas, sabarlah saudara. Saudara Bakti Makan Ahmad,
Begitu juga dengan asal selama saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah, Johor, saudara. Baik, saudara, hari ini hari Sabtu, malam minggu, tanggal 29 April 2023. Tapi jangan lupa, saudara, hari ini adalah hari yang ke-1137. Sudah 1137. Virus corona menyapa negara kita masih belum usai lagi, ya saudara Rashid Mustafa. Saya katanya 6 tahun LN scholarship di Brighton South UK, ya saudara Rashid. Mudahan nanti kita dapat jumpa nantilah ada waktunya untuk mengimbau kenangan di kota London, saudara Nordin. Dan saudara, belum ada penjelasan daripada pihak Kementerian Kesihatan berapa jumlah yang dijangkiti. Tapi kabarnya masih lagi ada jangkitan. Sebab itu saya haraplah agar dalam suasana yang tidak menentu ini, dari segi climate changes ini, saudara, kita dapat menyantuni keluarga kita dengan sebaik mungkin, menjaga kebersihan diri dan memastikan agar COVID-19 tidak menyapa keluarga kita. Ya, saudara Fuad Rahman daripada ini, saya bila sebut Fuad Rahman nak menyebut dia punya kawasan itu, saudara, Subang Jaya, selalu terlupa. Saudara Rahim Aim dari Rembau katanya, saudara. Dan begitu juga dengan CD A-Class, A-Class, tak tahulah, dah terbalik dah nampak dah. Dia tulis tu dia terbalik, susah juga. Saudara Legend dia kata ramai juga yang datang open house. Begitulah keadaan, saudara. Dan jangan lupa malam-malam minggu ini, ingatkanlah perniagaan, saudara, cari rezeki yang halal. Saya tetap akan memberi siaran kepada teman-teman yang punya produk mahu diwawarkan, sentiasa saya bersedia. Hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangi bakul dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Begitu juga kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Cik Siti Farehah di talian 0177114300. Pesanan untuk dendeng manis Siti Farehah sudah pun dibuka, bolehlah saudara berpesan. Begitu juga dengan teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu mendapatkan bekalan buah-buahan, boleh hubungi Syauqi di talian 0123575703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda, harga murah dan kualiti yang terbaik. Akhir sekali, saudara, tentulah saya tidak akan lupa untuk mewawarkan produk kegemaran saya, itu Popiah Sira Lady Maria. Saudara Legend katanya besok Perdana Menteri datang ke Sabah, insya-Allah santunilah beliau, saudara. Ya, Popiah Sira Lady Maria memang sedap, saudara, rangup, pedas, manis. Harganya pun harga rahmah. Boleh hubungi Nizam di talian 0194351203. Itulah seketika, saudara. Terima kasih mengizinkan saya untuk mewawarkan produk sahabat-sahabat kita yang berniaga. Ingat, saudara, perniagaan itu 9/10 daripada pendapatan yang direstui. Puan Habibah, Saudara Habibah Jonet katanya, Puan Nur Azila Yahya, Saudara Nik, Saudara Ehsan Tabah, Insan Tabah, saudara, Saudara Kumat Kumit. Jangan percaya pada bomo, saudara, tak baik. Baik, saudara, hari ini sebenarnya dari awal pagi tadi saya menerima berita sedih yang agak saya tak menjangka. Sebab saya anggap dia adalah sebagai adik saya dalam dunia kewartawanan. Itu saudara Fauzi Idrus. Kami sama-sama bertugas di Akhbar Minggu Perdana dan juga di penerbitan Daily Publication. Menerbitkan banyak penerbitan satu ketika dahulu. Bagaimanapun, beliau telah pun mendahului kita semua menyahut panggilan ilahi. Di rumahnya awal pagi tadi, saya di Sri Bayu Tropicana. Dan kepada keluarganya, saya mengharapkan agar bertabahlah menghadapi dugaan yang memang sentiasa menjadi dugaan pada setiap insan di dunia ini. Selalu saya katakan, hidup inilah pertunangannya adalah kematian. Bersamalah kita iringi perjalanan sahabat saya, adik saya, Saudara Fauzi, kembali ke pangkuan ilahi dengan baca Al-Fatihah. Semoga rohnya diampunkan segala dosa-dosa dan terima segala amal ibadatnya, serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihaninya. Saya mohon seketika untuk kita membacakan surah Al-Fatihah untuk mengiringi perjalanan panjang sahabat saya ini kembali ke pangkuan ilahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya saudara, kita mendoakan yang pergi tetap pergi, yang hidup harus meneruskan kehidupan saudara. Baik saudara, sebab itu setiap malam saya akan menyatakan tentang bagaimana naluri kehidupan saudara. Kerana sebenarnya saudara, dalam hidup ini persaingan tidak boleh dielakkan dalam kehidupan kita seharian. Kerana pada dasarnya saudara, Islam menggalakkan persaingan yang sehat. Artinya semua pihak mesti sama-sama menggunakan sumber yang ada pada diri masing-masing untuk meraih nikmat Allah secara halal, adil dan harmonis. Untuk itu, nilai akidah, syariat dan akhlak jangan sekali diketepikan dalam proses persaingan kehidupan kita ini saudara. Ingat saudara, manusia hanyalah berusaha. Allah sajalah saudara yang menentukannya. Tidak semua apa yang kita usahakan mendapat apa yang kita lakukan dan kita hajatkan. Ada kalanya ada yang dapat, ada yang tidak. Yang memperolehinya sewajarlah bersyukur. Tapi bagi mereka yang tidak dapat, bersabarlah. Tapi jika ada sifat sabar dan syukur, tenangkan hati, pasti tidak akan timbul perasaan hasad dan dengki. Tapi malangnya saudara, ramai kalangan kita yang dijengah oleh perasaan hasad atas kejayaan orang lain. Persaingan yang sepatutnya menimbulkan satu perlumbaan ke arah kebaikan telah menimbulkan rasa dendam, marah, kecewa dan digaulkan dalam hasad dan dengki. Ini berlaku kerana pihak yang tidak mendapat apa yang diingini. Mereka gagal bermuhasabah diri. Seandainya mereka muhasabah diri dan mendominasikan hati, maka pasti akan terhindar sifat hasad dengki. Daripada mencari kesalahan orang lain, lebih baiklah kita mencari kesalahan diri kita sendiri. Orang kata cermin-cermin diri saudara. Sebenarnya hasad yang berpunca daripada persaingan ini terjadi kepada orang yang tidak ada keyakinan diri. Kerana mereka kurang berilmu dan tumpul kemahirannya. Akibat tidak mampu bersaing secara sehat, mereka mula bermain kotor dengan menabur fitnah, melakukan sabotaj dan memburuk-burukkan pesaingnya. Ini yang ditegah oleh agama kita saudara. Jadi saudara, kita berusaha dalam persaingan ini dengan jiwa yang lapang, besar hati dan sentiasa ingat saudara, kita berusaha, ketentuannya Allah SWT. Rezeki tidak pernah salah alamat dan ia adalah milik Allah SWT, bukan milik kita saudara. Baik saudara, terima kasih pada teman yang mengantar kiriman pada saya. Dan kita santuni pula kiriman sahabat saya juga, Datuk Sri Said Ali, dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Datuk Sri Said Ali, katanya, peringatan demi peringatan Allah menunjukkan agar kita mentaati perintahnya dan menolak setiap kemungkaran. Oleh itu, jangan sesekali kita mengundang kemurkaan Allah, kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah kata-kata mutiara kiriman Datuk Sri Said Ali. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesudiannya berkongsi dalam segmen Mutiara Kata ini saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya anjung kuasa di Sri Perdana meluluskan perbelanjaan wang negara tanpa had, kita bimbang negara boleh jadi muflis saudara. Itu yang selalu saya ingatkan saudara. Dan dalam waktu ini juga saya harus mengingatkan anda, sebab saya nampak banyak juga celipan-celipan saya, kenyataan-kenyataan saya 2-3 hari lepas memanglah panas-panas, tapi diculip ataupun disunting serta dimasukkan dalam pelbagai channel. Jadi kepada mereka yang menyunting semula, Saudara Tahir Hassan, UMNO akan pupus jika kekal bersama Pakatan Harapan. Kenapa begitu jadinya saudara? Saya kepada mereka yang menyunting semula live saya ini, anda harus bertanggungjawab atas setiap apa yang anda lakukan bila anda masukkan dalam pelbagai channel, seandainya ia tidak memenuhi maksud yang cuba saya lontarkan saudara. Dan ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamat tidak lebih tak bukan hanya sekadar memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi. Bagi sebarang komen atau komentar yang saya lakukan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Mengkritik bukan artinya saya membenci saudara. Sebab malam ini rasanya adalah kritikan-kritikan saya. Itu bukan artinya saya membenci, tapi adalah semata-mata
untuk menzahirkan rasa hati yang melihat andainya kebejatan itu tidak ditangani, ia boleh mendatangkan musibah pada negara kita, saudara. Jadi sebab itu, saudara, sekali lagi saya ingatkan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree kerana kita warga cinta damai. Andainya anda mau menyantuni sebarang persoalan, tidak ada masalah, nak berbual dengan kawan-kawan pun boleh, asalkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang harmonis, saudara. Sarahanan Nur, ramai tunggu bila lagi? Soal nama-nama sebut, saudara, saya tak mau bercakap kerana ini boleh mengundang, saudara, masalah perundangan. Saya tahu kadang-kadang ada teman-teman yang mengatakan kiriman, mereka cuba untuk memprovok ataupun memprovokasi supaya saya terperangkap. Mungkin kadang-kadang saya tak kenal yang menghantar gini, saudara. Jadi apakah mereka itu benar-benar datang daripada warga UMNO ataupun warga sahabat-sahabat? Kadang-kadang mungkin daripada musuh UMNO yang mahu melihat cudipan ataupun apa yang saya lontarkan ini sebagai bahan politik yang akhirnya boleh mendatangkan musibah. Ingat, saudara, saya sering mengatakan sesuatu persoalan yang sedang disiasat oleh pihak polis, yang sedang disiasat oleh pihak SPRM, sebenarnya tak boleh kita wawarkan. Tapi kalau ada kawan-kawan yang berani, terpulanglah saya. Sebab sebenarnya seringkali pihak berkuasa mengingatkan pemain-pemain media agar jangan campur atas sebarang usaha yang sedang mereka lakukan. Begitu juga kalau kita ada isu-isu yang menyangkuti soal mahkamah, jangan kita mendahului ataupun dilihat mengkritik keputusan mahkamah, kerana ini boleh mendedahkan kita kepada contempt of court ataupun menghina mahkamah. Ya, saudara, sebab itu saudara nak hantar tulisan, saya minta berhati-hati. Kalau saudara ada maklumat, jangan didedahkan berterusan begitu. Kalau saudara merasa tidak bersetuju dengan keputusan hakim dan sebagainya, jangan kita memberi komen yang boleh mendedahkan kita kepada masalah contempt of court ataupun menghina mahkamah, saudara. Ingat, negara kita ni negara undang-undang. Saudara Min Nasir, apa khabar dari Alma BM bahasa Malaysia ke? Puan Rohani Jaafar, apa khabar? Dia kata kalau tak tengok live saya tak boleh tidur. Hai, jangan gitu Puan Rohani Jaafar. Ada masa nak tidur, tenang-tenangkan fikiran. Ya, saudara Budin Pasarat, BKB Probok, mereka tu nak memancing. Memang begitulah, saudara. Baik, saudara, sebelum saya pergi jauh lagi dengan penjelasan politik dan sebagainya, berita-berita setempat perlu saya santuni untuk sekadar informasi, saudara. Kerana saya dapatkan paras air sungai telah dilaporkan di seluruh negara, saudara, merekodkan paras rendah daripada normal. Artinya air sungai sekarang ini sudah rendah. Kemana perginya? Wallahualam bisawab. Artinya kita bakal mengalami kekeringan air dalam cuaca yang panas begini. Berdasarkan maklumat daripada portal Public Info Banjir setakat jam 12 tengah hari tadi, saudara, paras air sungai Gial di Kampung Gial berada pada tahap 6.35 meter. Berbanding normalnya ialah pada tahap 8 meter. Ini Sungai dia rasanya di Pahang rasanya. Sementara itu, paras air sungai Arau di Felda berada di paras 19.88 meter. Sedangkan paras normalnya adalah 25.50 meter. Manakala Sungai Perlis di Kampung Sungai Bakau mencatatkan airnya 1.03 meter saja. Kurang daripada paras normal 1.50 meter. Ya. Di Sungai Gial tadi rupanya di Perlis, saudara. Ya. Di Kedah, saya dipahamkan Sungai Kuah di Langkawi mencatatkan paras air hanya pada 0.37 meter. Kurang daripada paras normal. Selain itu, paras normal dia 1.5 meter. Sekarang ni 0.37. Nak kering kan, saudara? Di Sungai Padang Terap, kawasan kepala batas Gubang Pasu, merekodkan paras air 0.41 meter. Tak sampai 1 meter pun, saudara. Kurang daripada paras normal 1.50 meter. Sungai Padang Sanai di Padang Terap mencatatkan paras air di bawah paras normal. Normalnya 30.3 meter. Tapi sekarang ini cuma tinggal 27 meter saja. Bagi di negeri Pulau Pinang, antara air sungai yang merekodkan paras air rendah, itu Sungai Air Hitam di Jalan Scotland. Kini tinggal 4.23 meter daripada 6.30 meter. Saudara, ini sekadar pengetahuan saudara bagaimana seluruh negara air sungai susut. Ke mana perginya? Ini persoalan, saudara.
Bagi negeri Perak, paras air Sungai Kurau di Batu 14, Batu Kurau mencatatkan paras air 20.22 meter. Kurang daripada paras normal 23.50 meter. Di Sungai Kintar di Tanjung Rambutan juga merekodkan paras air hanya 64.3 meter, kurang daripada 65 meter seperti biasa. Paras air sungai di Selangor menunjukkan paras rendah daripada normal. Sungai Kerling di Kerling berada di paras 44.02 meter daripada normalnya 45 meter. Sungai Batang Kali antara sungai yang merekodkan paras air terendah daripada normal iaitu 28.95 meter, kurang daripada paras normal 34 meter. Sungai Selangor di Teluk Penyamun iaitu di jeti Sungai Kelang di Puchong, dia susut saudara. Sungai Kelang di Taman Seri Muda juga mencatatkan paras air rendah daripada normal. Di Negeri Sembilan, Sungai Pedas, Kampung Pilin menunjukkan paras air itu hanya 0.51 meter, tak sampai 1 meter. Berbanding paras normal 10 meter. Di Sungai Linggi, di Pekan Linggi Port Dickson, turut merekodkan paras airnya rendah iaitu 1.31 meter. Bagaimana kita lihat dalam media sosial, saudara, air di Sungai Golok pun sekarang ni macam seolah dah kering. Dah boleh menyeberang dengan jalan kaki je ke sepadan Siam, saudara. Beberapa sungai di Johor turut merekodkan paras air kurang daripada paras normal. Paras air Sungai Muar di Kampung Awat berada di paras 17.02 meter, sedangkan normalnya adalah 18 meter. Manakala di Sungai Muar di Buluh Kasab merekodkan 5.52 meter, kurang daripada paras normal 7.30 meter. Sementara itu, air Sungai Juasih di Felda Kemelah berada di paras 19.29 meter, kurang daripada paras normal itu 25 meter. Paras air Sungai Segamat di Segamat Kecil pula berada pada paras 19.55 meter berbanding paras normal 34 meter. Sungai Golok, saudara, di rantau panjang cuma tinggal 2.41 meter saja, kurang daripada paras normal 5 meter. Jadi kebanyakan sungai di Sabah dan Sarawak turut merekodkan paras air sungai di bawah paras normal. Sungai Sibu merekodkan paras air 0.37 meter. Kurang berbanding paras normal 1.20 meter. Manakala Sungai Merah mencatatkan airnya pada paras 0.7 meter berbanding paras normal 1.60 meter. Di Sabah, Sungai Bandau, itu di Bandau Kudat, saudara, mencatatkan paras air 0.79 meter, sedangkan paras normal 1.50 meter. Manakala Sungai Kinabatangan di Barik Manis turut merekodkan paras rendah iaitu 0.72 meter berbanding paras normal 1.50 meter. Saudara, ini bagi saya kesan daripada pemanasan global, perubahan iklim. Sungai-sungai sudah mula menyusut. Mudah-mudahan tidak kering. Saudara Zaman Mat, jangan bergaduh harap orang menor dalam PN tu kembali ke pangkal jalan. Betul, saudara. Dan bagi saya sekarang ni, kita lihatlah. Alam sudah berbicara, saudara. Lepas udara panas, sekarang ni air sungai. Dan kita hairan, selalunya kalau sungai, air tu kering, lepas tu ada hujan. Selalunya kita dilanda oleh banjir besar, tiba-tiba seolah nak kering. Kalau 0.5 meter tu, aduhai, sedepa je, saudara. Allah cerita pasal air sungai, kita pula bersin, saudara. Saudara Alan Sugi, jangan marah. Itu kata Sanusi muka tembok tak payah. Jangan kita berbalah, saudara. Dia dah baik tu, okey lah tu. Sebab dia kata dah tak ada, hari musim damai, dia kata. Mudah-mudahan. Dan sebab itu sekarang ni, saudara, saya mendapat laporan bahawa ini nak bersin tak bersin ni letih juga, saudara. Iaitu, saudara, Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru dalam Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, iaitu Kongres. Kesatuan tersebut mencadangkan agar kerajaan memberikan lanjutan cuti persekolahan yang bersasar kepada negeri-negeri yang terkesan dengan cuaca panas melampau. Menurut Presidennya, Saudara Jasni Mat Kecil, dia berkata pihaknya menyambut baik jika kerajaan melaksanakan perlanjutan cuti sekolah bagi mengelak lebih ramai kanak-kanak mengalami strok haba. Bagaimanapun bagi mengelak bilangan hari bersekolah, sebab kanak-kanak kita ni diwajibkan bersekolah sekurang-kurangnya 150 hari dalam setahun. Jadi kalau itu berlaku, katanya
bolehlah diadakan sesi pembelajaran dari rumah, PDPR, saudara. Kerana kita dulu pernah melaksanakan sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Kerana semalam Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi telah pun mencadangkan dan akan membawa ke Kabinet bahawa seandainya pemanasan global ini berterusan yang boleh membahayakan pada anak-anak kita, sewajarnya anak-anak tak payahlah pergi sekolah dan buatlah pendidikan itu, pembelajaran dari rumah, PDPR, saudara. Itu yang terbaiknya, saudara. Bagaimanapun saudara Muhammad Jari, alhamdulillah, di Selangor tiap-tiap petang hujan. Benar hujan, tetapi air di sungai susut. Dia walaupun hujan, saudara, tidak menjadikan suasana itu sejuk. Ini yang menghairankan kita. Dan alhamdulillah lah, bila hujan kuranglah sikit, kalau tidak dengan pemanasan yang ini memang teruklah, saudara. Dalam keadaan begini, kita mengharapkan perkara ini dapatlah dipikirkan oleh pihak kementerian dan juga pihak kabinet. Kerana sekarang ini pun gangguan atau ancaman strok haba semakin meningkat, saudara. Sampai itu, Saudara Jasni selaku pengurusi presiden kepada Kongres juga mencadangkan agar sekolah-sekolah tidak mewajibkan pelajar-pelajar memakai jaket yang diwajibkan bagi pengawas dan sebagainya, serta pemakaian tali leher. Kalau boleh, biarlah mereka pakai seluar pendek dan juga baju nipis. Ini untuk mengelakkan anak-anak kita seandainya tidak diadakan pembelajaran di rumah. Kanak-kanak lebih mudah terdedah adalah merupakan mangsa yang mudah diserang oleh strok haba, saudara. Bagaimanapun, saudara, dalam keadaan strok haba panas-panas begini, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran bahawa ribut peti dan hujan lebat di 13 negeri dijangka berlaku pada hari ini dan besok. Kejadian itu dijangka berlaku di Kedah, iaitu di Langkawi, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Di Pulau Pinang juga di negeri Perak, saudara. Amaran turut dikeluarkan bagi Kelantan, itu di kawasan Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang. Di Terengganu, Hulu Terengganu dan Pahang di Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera dan Rompin. Selain itu, Johor, itu di Tangkak, di Segamat, di Muar, Batu Pahat, di Keluang, Pontian, Kulai, Johor Bahru. Di Melaka, Negeri Sembilan, di Melaka, biasalah di seluruh Negeri Melaka. Tadi pun saya mendapatkan kiriman daripada sahabat kita, Saudara Hasan. Dia kata ada hujan, tapi bukanlah ribut peti. Sementara Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Rembau, Jempur dan Tampin. Bagi kawasan Negeri Selangor, iaitu di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor dan Gombak. Sementara itu di kawasan yang dikesan terlibat dengan ribut peti ini nanti, saudara, di Serian, di Samarahan, itu di Sarawak, saudara. Di Seri Aman, di Betong, Sariki, Sibu dan Limbang. Turut dijangkakan berlaku ribut peti dan hujan lebat di Labuan dan di Sabah pula ialah pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Bagi pantai barat Sabah pula itu di Tuaran dan Kota Belut, Tawau, Sandakan, Tongot dan Kudat di Kota Marudu. Saya terpaksa, kadang-kadang saya sering melepaskan, memberi pengumuman ini agar warga kita sentiasa berwaspada. Bukan nak tunjuk pandai. Sebab itu saya tiap-tiap hari saya akan melayari internet, melihat bagaimana laporan Jabatan Kaji Cuaca. Ini penting, saudara, sebab kalau air dah sungai dah susut, bahang panas masih berterusan walaupun ada hujan, dan bila panas begitu selalunya, saudara, berlakulah hujan ribut peti. Itu keadaan, saudara. Dia cuaca alam. Dalam alam yang begini, saudara, saya amat membenci, saudara. Benci saya membaca laporan sebagaimana hari ini yang tersiar dalam media Kosmos. Saya ini perlakuan manusia lah, saudara. Apabila sepasang suami isteri, akhirnya bagaimanapun mereka telah pun ditahan oleh pihak polis untuk siasatan lanjut kerana katanya melakukan penderaan terhadap seorang anak kecil, saudara. Kesian dengar. Yang mangsa berusia 4 tahun, saudara, disahkan akhirnya disebabkan oleh tindakan mereka. Dia disahkan meninggal dunia jam 9.82 pagi selepas dikejarkan ke Hospital Sana Aminah bagi mendapatkan rawatan apabila didera oleh pasangan suami isteri. Menurut Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, iaitu Assistant Commissioner Rahmat Arifin, dia berkata susulan kematian kanak-kanak itu, pihaknya membuat tangkapan terhadap ibu kandung mangsa serta suaminya
yang berusia 20 tahun aja, sekitar 20-an. Saudara, hasil siasatan mendapati kanak-kanak lelaki itu maut dengan kesan kecederaan di bahagian kepala, astaghfirullahalazim, di bahagian belakang telinga, di perut dan kaki. Ibu kandung mangsa serta suaminya mengaku terlibat dalam kes penderaan tersebut. Pihak polis percaya mereka mendera mangsa dengan menggunakan tangan dan penyangkut baju. Jadi setelah itu polis turut merampas telefon bimbit untuk yang milik mangsa dan beberapa peralatan lain. Menurut pihak polis, hasil pemeriksaan mendapati anak kecil itu tinggal bersama dengan bapa tiri. Apabila berlaku perceraian, ibunya diceraikan dan kahwin lain, dapat bapa tiri, sebegini jadinya saudara. Sedih saya dengar tu. Sedih. Dan saya meluat melihat orang meluat dan melakukan penyiksaan terhadap anak kecil yang tidak berdosa, usia 4 tahun. Tahniah pada pihak polis yang mengambil tindakan, dan sepatutnya kedua-dua pasangan suami isteri ini didenda sehabis mungkinlah saudara. Kalau boleh deralah mereka. Bayangkanlah anak kecil usia 4 tahun didera saudara. Hanya kerana mungkin kerana ini nasib, untung nasib anak tiri saudara. Saya agak terpanggil bila menatap laporan yang tersiar dalam media Cosmo hari ini saudara. Saya haraplah agar warga saya tidaklah, warga media sosial Amir Hijaz Fan tidaklah berhati seperti hati yang penuh dengan kebinatangan. Binatang pun sayangkan anak saudara. Ini manusia. Astaghfirullahalazim. Itulah keadaan saudara. Tak tahulah apa nak jadi negara kita ni. Baik saudara, itu laporan seketika. Saya minta maaf saudara kadang-kadang saya beremosi. Dan saya menyiarkan benda ini untuk menjadi pengajaran kepada kita. Dan sekarang ini saudara, saya lihat, memang saya jangkakan daripada semalam lagi saudara, apabila mesyuarat Majlis Pengampunan ke atas ini terhadap Datuk Seri Najib tidak terjadi, maka ia menimbulkan kemarahan saudara. Sebagaimana saya menerima tulisan daripada saudara Muhammad Azrul Abu Hassan. Kerana bila kecewa kerana ramai yang marahkan pada Perdana Menteri pula. Malahkan mereka marah kepada Datuk Zahid. Sebab katanya kerana Datuk Seri Najib tidak dibebaskan. Jadi dalam soal begini, kenapa nak rosakkan UMNO? Jadi dia geram sangat. Dia kata, kalau gitu keadaannya, masuk je lah bersatu. Tak perlu mengaku jadi ahli UMNO lah. Nak marah-marah begini. Sokong sangat Muhyiddin. Ingat katanya, siapa yang memasukkan Datuk Seri Najib ke penjara? Siapa? Bukankah era Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin? Ini keadaannya. Kalau anda kadang nak marah, orang kata marahkan nyamuk kelambu dibakar. Ini keadaan. Kalau tanya Datuk Seri Najib pun, saya yakin dia pun tak mahu. Dia takkan minta warga kita, orang UMNO, merosakkan UMNO. Hanya melampiaskan keamarahan. Jadi kita harus berhati-hati lah saudara. Kita harus berhati-hati dengan penyokong yang sebegini yang mudah berubah-ubah. Saya tengok ada kiriman yang mengatakan saya banyak malam tadi saudara. Kalau gini keadaannya, kita tak nak mengundi lah. Gini keadaannya, biar jatuh kerajaan perpaduan. Habis jatuh kerajaan perpaduan, nak jatuh siapa pula? Ini keadaan saya nak tanya. Apakah kalau naik kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin akan membebaskan Datuk Seri Najib? Ini persoalan yang perlu dipikirkan saudara. Apa pun yang kita lihat sekarang ni, biarlah benda ini ditentukan oleh istana. UMNO, orang kata, orang Kelantan kena dah habis dah. Dah usaha macam-macam. Tapi tidaklah boleh dilihat untuk mencampuri urusan mahkamah. Saya dah bagi tahu dah. Kita tidak boleh melihat kerajaan hari ini mencampuri urusan badan kehakiman. Jika kita rasa ada penganiayaan, tempat mengadu masih ada lagi. Ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong selaku Ketua Negara. Itu sepatutnya, bukan kita nak marah orang, maki seorang tu, maki orang ini, saudara. Memanglah rasa marah, orang manusia selalu beremosi. Tapi kadang-kadang mereka lupa. Tindakan ini akan diambil kesempatan oleh pihak yang sentiasa memusuhi kita. Sekarang ni mereka merasakan, UMNO tengah marah ni, UMNO tengah marah ni, Datuk Najib tidak dibebaskan. Inilah masanya. Dimasukkanlah berita-berita ataupun tulisan-tulisan yang lain tak ada. Supaya instigate ataupun mau mempengaruhi warga UMNO membenci pimpinan yang ada. Jadi kalau benci, nak pimpin siapa? Kalau tak nak keluar mengundi dalam pilihan negeri, 6 negeri nanti, habis nak bagi pada siapa? Nak bagi pada Perikatan Nasional.
Ini keadaan saya. Jadi kita nak marah, orang kata jangan marahkan nyamuk kelambu dibakar. Ini peringatan saya pada anda semua. Saya macam tengok tadi saya terimalah culipan daripada saudara Zamir Ibrahim. Dia hadir. Sebab hari ini saudara memanglah sedih. Hari ini adalah hari pertunangan anak Datuk Seri Najib bersama dengan Datuk Seri Rosmah, iaitu Ashman. Ini bukan anak lelaki pula, bertunang dengan Nicole, gadis dari tanah seberang. Jadi kata Zamir, memanglah suasananya agak meriah jugalah, tetapi suram tanpa Datuk Seri Najib. Jadi bila beliau menyapa dari sisi Rosmah tadi, katanya maka berlenanganlah air mata. Biasalah saudara dalam keadaan ini sedih. Memang siapa sedih, kita juga sedih. Tapi apakan daya, segalanya telah pun berlaku. Yang terjadi dan telah berlaku. Ini saya katakan bahawa apa yang dialami oleh Sri Najib dalam percaturan politik, inilah harga yang paling mahal yang perlu dibayar oleh Sri Najib dan keluarganya dalam percaturan politik saya. Bagaimanapun kita ucapkan tahniahlah pada Ashman dan Nicole yang telah pun bertunang hari ini, saudara. Dan kita juga mengharapkan agar segeralah, sebab sebenar-benarnya pengampunan ini terpulang pada Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Junjung kasih tuanku atas permintaan UMNO, dan UMNO masih menanti untuk mengadakan pertemuan, untuk menghadap ke bawah Duli tuanku. Itu keputusan Majlis Tinggi UMNO untuk memohon ihsan tuanku mengampunkan Datuk Seri Najib. Itu saja saudara. Jangan kita nak marah, bukan tak ada usaha. Sebab sekarang ni akhirnya saya lihat, akhirnya kita berbalah sama-sama sendiri. Saya tengok tadi ada kiriman pada saya. Satu datang daripada seorang sahabat saya, bukan orang lain saya, Saudara Faizal. Dia kata semoga Allah juga menggerakkan hati dan bibir pemimpin UMNO bagi mendesak perlantikan penguasa-penguasa pengadilan yang umum ketahui telah diatur dan dilantik dengan cara yang salah dan songsang dari sudut perundangan yang sepatutnya tidak terus digunakan pakai oleh Perdana Menteri ke-10, katanya. Jadi tiba-tiba dia pula membuat selipannya. Dia kata Saudara Lokman Adam juga dah lemau, dan umpama memilih simpang yang lebih bersifat madani berbanding dahulunya yang lebih lantang tegas mengkritik dan mendesak agar kebobrokan dinamalkan kerajaan terdahulu dibongkar dan dihidang kepada rakyat secara telus dan terbuka. Maaflah Datuk Lokman, katanya. Saya lihat tiba-tiba Datuk Lokman pula disalahkan. Akhirnya Datuk Lokman Adam menjawab. Dia kata tiap-tiap hari dia dah minta tukarkan AG dan CJ, Chief Justice. Tapi orang masih lagi kata dia lemau. Apa yang boleh lakukan? Dia bukan ada kuasa. Di saat anda kata saya dah lemau, satu pihak lagi kata saya live asyik ulang benda yang sama. Najib. Betul juga, tiap-tiap malam mesti tidak lari Datuk Lokman Adam bercakap soal Datuk Najib. Tapi dia kata saya dah kata pula lemau. Memang terasa hati lah dia. Sebenarnya dia kata saya pun dah tak tahu macam mana nak memuaskan hati mereka yang bergelar akar umbi. Bila kita buat perhimpunan, toleh ke belakang, tak sampai pun 300 orang yang berani turun, saudara. Bila suruh tanda tangan petition untuk membebaskan Datuk Najib, daripada 32.6 juta warga UMNO, hanya 27,000 je yang sanggup meluangkan waktu untuk mengisi petisi tersebut. Kemudian salahkan pemimpin UMNO. Kita dah gunakan pendekatan lawan terhadap Mahathir, Datuk Seri Mahidin, Datuk Seri Sabri. Akhirnya Datuk Seri Najib ke dalam juga. Bila keadaan ini kita dituduh punca Najib ke dalam, sekarang kita guna pendekatan, kita sokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya dia yakin bahawa Datuk Seri Najib bukan ancaman, dengan harapan dapatlah dibantu untuk menyembah pada tuanku, berilah pengampunan kepada Sri Najib. Tapi sekarang masalahnya katanya Duli Yang Mulia Pertuan Agong belum lagi memanggil petition yang difailkan oleh Datuk Sri Najib dan keluarganya. Pemimpin UMNO juga sekarang ni teruk kena maki hamun. Ini yang saya katakan, mereka cuba mengadu domba sama kita. Jadi kata Datuk Lokman Adam, cubalah fikir dan bagi tahu apa yang kami patut buat untuk puaskan hati kalian. Nak suruh tarik sokongan kepada kerajaan. Jadi kalau Datuk Anwar Ibrahim jatuh, nak naikkan Muhyiddin atau naikkan balik ini Ismail Sabri, boleh ke Datuk Seri Najib? Bebas. Jadi katanya berfikir tu biarlah fikiran, bukan ikut perasaan.
Datuk Najib tu bos saya tahu. Dia kata Datuk Najib tu adalah bos dia dulu. Dia kata dia tahu saya lagi nak tengok dia bebas. Tapi apa kuasa yang kita ada kalau Duli Yang Mulia Tuan Agong belum sedia nak adili kes pengampunannya? Jadi saya haraplah saudara, agar anda yang memang kasih dan sayang Datuk Najib, jangan membuat keputusan yang bukan-bukan. Orang sedang mengambil kesempatan untuk mengadu domba. Ini malam saya dah bagi tahu. Kalau lepas pun kita dicerca. Kalau tak lepas pun kita dimaki hamun. Ini masalah politik yang sedang acuan politik oleh mereka yang mengejar kuasa. Lain tak ada saya. Jangan kita mudah terperangkap dengan persoalan politik ini dalam kes pengampunan Najib. Lihat sendiri kenyataan daripada mantan Pegawai Negara Tan Sri Muhammad Afendi Ali. Beliau mengatakan dalam satu bicaranya dengan media utusan, dia kata tarikh persidangan lembaga pengampunan yang seterusnya sebenarnya tidak ada jadual. Terpulang pada tuanku. Walaupun semalam dah ada mesyuarat dan ia tidak menentu, dia tak ada spesifik. Dia tidak ada tarikh tertentu saya. Bukan hari Isnin, bukan 3 bulan, tak ada. Terpulang pada kesesuaian atas pemikiran Duli Yang Mulia Tuan Agong. Jadi jangan kita mendahului segala-galanya. Dan malahan sekarang ni pun perbicaraan berhubung dengan kes YNDP masih berjalan. Saudara, orang kata berapa berat mata memandang, berat lagi lah bau berpikul. Sebab itu Datuk Sri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia dah memberi pengingatan semalam. Dia kata parti lain jangan campur. Ini masalah dalaman UMNO. Dan dia mengingatkan ahli-ahli UMNO supaya jangan terperangkap dengan percaturan politik tempang yang cuba dilakukan oleh mereka musuh-musuh UMNO. Jadi kita warga UMNO nak marah apa hal? Takkan kita nak membuatkan satu tindakan yang dilihat tidak beretika. Tiba-tiba saja UMNO melompat, mesti keluar ni. Ini bukan satu negara hukum, saudara. Kita ada cara-cara dia. Memang saudara juga akan marah pada saya bila saya cuba untuk mententeramkan suasana ini. Jangan ikutkan hati, saudara. Ikut perasaan, ikut rasa, binasa. Ikut hati, mati. Sabar, tunggu dulu. Memanglah bila saya kata sabar, sampai bila nak sabar? Keluarga Datuk Najib lagilah, saudara. Hari ni anak dia bertunang pun. Mereka mengadakan majlis tersebut dengan air mata, saudara. Kita ni hanya sekadar dari luar. Bagaimana beliau yang berada dalam penjara. Tapi janganlah pula kita mengambil keputusan yang bukan-bukan. Marahkan nyamuk kelabu dimakan. Ini tak betul, saudara. Malahan saya juga terkejut dan ini sudah saya jangka. Satu hal lagi dalam kalangan pimpinan daripada parti-parti yang bersatu di bawah kerajaan perpaduan ni, kalau boleh janganlah mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Macam Khalid Samad, tiba-tiba dia mengatakan kalau boleh Agong jangan beri pengampunan, yang tidak mencerminkan ketetapan parti sebut. Tapi kerana dia sebagai ketua perangan Parti Amanah tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan. Akhirnya kenyataan beliau dijawab oleh Datuk Zahawi Osman selaku ketua perangan perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Bila gini berjadilah masalah ini yang ditunggu oleh Parti Amanah. Ini parti Kadir, parti PBM. Ini yang sedang ditunggu oleh PAS dan juga Perikatan Nasional. Apabila melihat antara UMNO dengan Amanah berbalah. Ini masalah dia, saya. Sebab itu saya mengingatkan pimpinan. Jangan sesekali kita mengambil keputusan ikut rasa. Dan jangan mulut celupa. Sudahlah kita berhadapan dengan parti-parti pembangkang yang lain. Jangan dalaman kita kocakkan. Itu keadaannya saya melihat apabila Datuk Zahawi membuat kenyataan, kalau gini keadaan kita akan tarik sokongan pada calon-calon Parti Amanah ataupun memutuskan hubungan dengan Amanah. Ini ikut perasaan. Jangan. Datuk Zahawi tarik nafas, tenangkan fikiran. Kita boleh menzahirkan kita 15 bulan nanti ada pertemuan. Ada pertemuan dalam di bawah kerajaan perpaduan, convention perpaduan di rumah UMNO nanti, lahirkanlah. Cuma saya haraplah janganlah kita sebab benda yang kecil-kecil begini, yang remeh-remeh ini, maka kita berbalah, akhirnya segalanya kucar. Memang sekarang ni saya melihat, saudara, suasana politik memang tidak tentram, saudara. Ini merupakan perbalahan yang tidak diundang, saudara. Malahan saya melihat juga bagaimana pihak sedang mengambil kesempatan
adanya kehadiran Datuk Seri Zahid Hamidi di majlis Perhimpunan Madani. Ada pihak-pihak mengeluarkan konon-kononnya bahawa itu adalah kenyataan daripada anak muda keadilan Alustar yang tidak senang atas kehadiran Presiden UMNO, dan benda ini ditularkan dalam media sosial. Penularan tersebut tentulah mengundang amarah di kalangan warga UMNO. Tapi alhamdulillah warga UMNO masih bertahan dengan tunggu dan lihat apakah ini benar. Rupanya ternyata bahawa itu adalah antara elemen-elemen yang cuba diatur oleh pihak pembangkang. Bahawa sebenarnya Ketua Angkatan Anak Muda Keadilan di Alustar, dia mengatakan beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan sedemikian. Tak ada pun. Tapi dengan dia punya letterheadnya mengatakan amanah AMK tidak bersetuju, Datuk Seri Zahid hadir. Ini semata-mata nak mengundang amarah supaya berlaku perpecahan antara UMNO dengan Perikatan Nasional ni, dengan Parti Keadilan. Berhati-hati warga UMNO. Dan begitu juga anda, warga amanah, warga keadilan. Tadi saya dengar itu AMK Kedah menafikan kenyataan bantah kehadiran Zahid. Demikian dinyatakan oleh Saudara Dr. Taufik Johari selaku ahli parlimen Sungai Petani dan juga merupakan pimpinan anak muda keadilan di negeri Kedah. Benda tak ada, tapi sengaja dia ada-adakan supaya ada berlakunya perpecahan dalaman. Ini yang sedang dilihat oleh mereka. Cari jalan. Sikit pun jadikan itu sebagai isu. Memanglah secara politik sekarang ni saya dah nampak moral diketepikan. Saudara sampai. Saya bukan saudara pun juga daripada dalam ini kata kuat lelong, nampak kuat lebong katanya. Memang anda tak setuju. Memang anda tak setuju sebab anda bukan daripada Parti UMNO. Dan anda mau melihat UMNO bergaduh dengan keadilan. Itu matlamat anda. Saya yakin saudara banyak pihak-pihak yang memang menanti perpecahan antara UMNO dengan keadilan supaya apa yang diceritakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengusir Datuk Seri Anwar Ibrahim di anjung kuasa di Serdana terlaksana. Itu matlamat mereka, saudara. Jadi kita jangan lupa ini percaturan politik, saudara. Bukan main-main. Bukan kaling-kaling percaturan politik. Politik ini dendam, saudara. Kalau negara barat mereka sanggup melakukan apa sahaja untuk menggapai kehendak politik mereka. Kalau ini macam kita dengar, tengoklah macam negara Afrika, setengah negara lain, saudara, berbunuh-bunuhan, berperang. Jadi kita harus menyantuni politik ini secara matang. Jangan mudah terperangkap, saudara. Cuma saya terkejut juga malam tadi. Ini saya nak kritik. Pak Syekh nak marah-marah lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak marah-marah lah. Saya merasa dulu pun saya dah bercakap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak sepatutnya, sudah-sudahlah bila naik atas pentas politik tu, sudah-sudahlah dengan mengutarakan ucapan-ucapan yang berdegar-degar. Malam tadi saya terdengar terkejut juga bila beliau mengatakan bahawa sedangkan naga lagi kulawan, ini kan pula cicak mengkarung. Terkejut saya. Sebab ini ungkapan kata-kata yang sering diulangkan waktu beliau menjadi ketua pembangkang dulu. Sewaktu menjadi parti pembangkang. Sudah-sudahlah Pak Syekh. Sebab kita mahu beliau akan menzahirkan ungkapan, kenyataan, walaupun lembut tapi berbisa. Tak perlu lagi nak henyak sana henyak sini, sudah tak ada. Masa sekarang ni rakyat sedang menanti apakah santunan yang bakal dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Kerana kuasa dah ada di tangan Datuk Seri. Tak perlu lagi dah. Orang kata nak cari populis, nak cari populariti, tak ada keperluan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu menggapai populariti. Satu dunia dah tahu beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Warga semua tahu. Rakyat semua tahu. Dan saya yakin rakyat juga menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau bila terus melontarkan kenyataan-kenyataan yang dilihat agak retorika, jadi orang kata ini Perdana Menteri ke pembangkang. Ini persoalannya saudara. Mana ni saudara Fazilah Abdullah, dia kata dah kami dah geng. Sendiri mau ingatlah. Benar saudara. Saya merasakan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu lagi. Memanglah dia boleh bersemangat bila dia berucap. Sebab banyak orang tak faham bila sekarang ni ada disiarkan melalui media sosial. Dia daripada jam 11 pagi sampai 2 petang adalah majlis sambutan hari raya. Tuanku turun. Saya kita tengok sini Sanusi pun datang. Menteri Besar Kedah yang pumpang-pumpang yang menghadapi menyaman di mahkamah antara beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia datang, dia kata sekarang hari ni kita ceasefire. Hari ni hari aman, tak ada bergaduh. Dan tuanku hadir. Saya melihat
bahawa istana memang mampu untuk meredakan hawa politik yang panas di Kedah saya. Dan bila Sanusi pun kata lega, saya nampak gambar-gambar ketawa besar. Sama ada itu lelucon ataupun lakonan politik terpulang. Tetapi bagaimanapun, saya merasakan bahawa penjelasan PMO Office, pejabat Perdana Menteri perlu dengan jelas bagi tahu jam daripada 11 pagi sampai 2 petang jamuan. Kemudian 2:30 petang sampailah malam itu anak muda AMK. Kemudian malam itu himpunan madani, himpunan pimpinan pemimpin yang berada dalam kerajaan perpaduan. Kena jelas 1, 2, 3 semalam rupanya bahawa apa yang dianjurkan ada daripada pagi, daripada jam 11 sampai malam. Cuma adalah saya nampak mengatakan tak ramai datang. Sedangkan yang hadir pada jamuan hari raya lebih daripada 25,000. Yang hadir waktu perbincangan anak-anak muda tu memanglah dalam 5-6,000 saja. Kemudian ada pula lagi malamnya pertemuan pemimpin madani. Lebih kurang dalam 4,000 ke 5,000 orang. Dan ini waktu itulah Datuk Anwar Ibrahim, beliau tengok bila ramai naik pentas, mulalah buah bahasa dia, bahasa Anwar Ibrahim. Saudara, saya mengharapkan Pak Syekh cukup-cukup. Dan saya nak tanya juga agar pimpinan keadilan khususnya di negeri Kedah ataupun pemimpinan kerajaan perpaduan Kedah, bagaimana boleh tular gambar ataupun dalam video media sosial mereka yang memakai baju madani tu, baju warna biru. Bagi saya biru, baju biru keadilan. Saya yakin mungkin anak muda yang pakai naik motor. Dah ada pula nampak gambarnya diberi wang RM50. Ini perlu dijawab lah. Pimpinan keadilan di negeri Kedah dan juga pimpinan perpaduan negeri Kedah harus menjawab persoalan ini. Bagi saya tak ada salah rasanya untuk bagi duit raya, bukan musim pilihan raya. Bukan sumpah nak sokong apa kerajaan madani, tidak. Datang mungkin nak bagi, sebab yang bagi tu banyak untuk yang naik motor, mungkin duit minyak, mungkin. Saya merasakan bahawa ini adalah tetik bengek dalam politik yang sedang melanda negara kita. Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menuturkan kenyataan-kenyataan yang agak orang kata lantang. Sebagai Perdana Menteri, dia bukan ketua bangkang dah. Tapi nampaknya seolah beliau macam terimbau bila berada di atas pentas politik untuk melontarkan kata-kata yang penuh retorika. Jadi, tapi bagaimanapun dia sedar. Bila dia kata, lupa ni, telajak ni. Datuk Seri Mahathir Khalid dah ingatkan saya, jangan saya laju-laju. Betul pun, dia sebelum terbabas, dia teringat balik, saudara. Jadi, kerana hari ini, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun menjadi Perdana Menteri sebagai orang nombor 1. Nombor 1, Pak Syekh. Berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Jadi tak perlu lagi nak melontarkan, nak cari populis, tak payah. Yang rakyat dan warga mahu dengar ungkapan, kenyataan, ucapan beliau bagaimana dengan perancangan masa depan negara. Ini yang rakyat nak tahu, Pak Syekh. Bagaimana ekonomi rakyat, bagaimana poket rakyat yang semakin mengempis ini dapat dikembungkan semula. Ini yang rakyat nak tahu. Cerita soal nak tangkap. Siapa yang buat kebejatan, yang melakukan rasuah dan sebagainya, hadapkan muka pengadilan. Rakyat pun dah tahu. Tak perlu nak diulang-ulang. Saudara, ini keadaannya saya lihat. Jadi, rakyat bersetuju. Setakat ini, rakyat bersetuju dengan tindakan kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memburu setiap pelaku rasuah. Tak ada seorang pun yang mengatakan tak patut, zalim dan sebagainya. Tak ada. Semua bersetuju. Tetapi, bukan ini yang mahu dihidangkan sebagai berita pada rakyat saban hari. Itu bahagian perundangan. Mereka ini, apa hal pula ni, tangkap Zahid pula ini saudara ni, bukan mengarutlah dah ni. Tiba-tiba sekarang ni saya melihat tiba-tiba saja macam-macam cerita berlaku kebejatan. Itu yang dijadikan satu omelan politik. Sedangkan rakyat nak tahu perut kami macam mana, pagi besok anak kami nak makan apa. Benar, malam tadi saya dengar kenyataan Datuk Seri Saifuddin dalam usaha mereka berkempen di Kedah dan sebagainya untuk rahmah keadilan di Kedah.
akan ada lori-lori yang membawa makanan untuk diberi pada rakyat. Bagi saya itu bukan penyelesaian, itu sekadar sementara. Takkan nak ditanggung semua hidup. Sekarang ni kita nak tahu perancangan dari segi ekonomi. Nak buat macam mana? Boleh katakan kalau nak beri pandangan, Sabah Malam saya beri pandangan. Contoh saya katakan, pertingkatkan segmen pertanian. Jadi perlu dikerahkan kementerian di bawah pimpinan Mamat Sabu. Datuk Seri Mamat Sabu kena ditingkatkan agar warga di Kedah itu mempertingkatkan pengeluaran padinya. Apa caranya? Bajanya cari baja yang terbaik, saluran tali air mesti yang terbaik. Kemudian diberilah sedikit subsidi untuk mereka menanggung kehidupan. Itu boleh. Tapi bukanlah semata-mata bawa bakar bantal tepung, roti, gula. Takkan selama-lamanya saudara. Jadi untuk itu saya mengharapkan agar Perdana Menteri tidak lagi melontarkan kenyataan retorika. Apa yang berlaku biar SPRM yang jawab. Kita dengar macam-macam dalam media sosial sekarang ni. Banyak nama-nama yang tersiar, yang akan disiasat, yang sedang disiasat, yang akan didakwa. Dakwakan terus. Jangan tunggu lama-lama. Tapi saudara ni dia kata Menteri Ekonomi ada banyak program ekonomi. Apa dia punya formulanya? Ini rakyat nak tahu. Takkanlah saya Sabah Malam duk balur Rafizi, tapi kita perlu mengetahui. Ini tidak benda yang tak perlu dijawab, dia jawab. Kenapa dia juga terperangkap untuk menjawab memberi penjelasan? Bahawa isu rumah terbuka hari raya ini belanjanya tak banyak, begitu begini, RM10, RM15. Tak perlu nak jawab. Kalau itu merupakan omelan politik parti pembangkang, perlu apa nak jawab? Lagi dijawab, lagi membuka ruang untuk mereka melakukan kritikan. Yang rakyat nak tahu, Rafizi, apa you nak buat sekarang ni? Puasa dah selesai. Bajet dah bentang. Dah lulus pun. Sekarang ini apa nak ditangani? Dalam keadaan suasana negara mula menghadapi serangan haba panas yang melampau pula. Di mana kita nak memulakan? Bagaimana masyarakat petani? Bagaimana dengan masyarakat ini nelayan? Ini perlu. Janganlah, ini pertanian. Biarlah Mamat Sabu cakap. Tak perlu, tak boleh. Bagaimana kita nak menangani kehadiran pelabur-pelabur dari luar? Jadi, saya tengok tadi, saya bila baca kenyataan Tengku Zafrul, saya ingatkan Tengku Zafrul akan mengumumkan sesuatu yang berhubung tentang kehadiran pelabur. Rupanya tidak. Dia menasihatkan anak-anak, jangan main kat luar. Okeylah, sebagai seorang bapa, sebagai seorang menteri, mengingatkan agar anak-anak janganlah terbiar, takut nanti haba, kesan daripada haba panas. Ini kesan apa ni? Kesan daripada haba yang panas itu boleh sakit. Ini Kementerian Kesihatan, Pak Menteri. Yang kita nak tahu bagaimana kembalinya Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada negara China, yang mengumumkan negara China bersetuju untuk membawa pelaburan sejumlah 170 bilion. Sudahkah ditangani? Sudahkah dikenal pasti? Saudara, ini yang kita nak tahu. Usaha sudah bersetuju. Dua negara bersetuju. Antara pemimpin negara Malaysia dan pemimpin utama negara China sudah bersetuju. Pelaburan akan datang, dimasukkan ke negara kita ini dari negara China sejumlah 170 bilion. Dah dikenal pasti ke syarikat-syarikatnya. Produk apa yang akan disantuni. Ini yang paling penting. Saya minta maaf lah saudara, dalam keadaan begini ada kalanya saya memberi kritikan. Saya tak peduli saya. Walaupun anda sahabat saya, kalau tak betul saya kata tak betul. Hari ini rakyat nak tahu ni, program ekonomi bagaimana, program pelabur-pelabur dari luar bagaimana, program pertanian bagaimana, harga barangan macam mana. Jangan pula lepas musim pilihan raya harga barang begitu juga lagi. Jadi perut rakyat kecil. Sibah Kumar nak jadi ke Najib jadi ke kelak. Ini soal undang-undang. Biar persoalan ini kita datangani satu persatu. Jadi tak perlulah Datuk Seri Anwar Ibrahim naik ke pentas melontarkan kenyataan yang berupa retorika. Beliau adalah ketua kerajaan hari ini. Ketua pada kalangan menteri-menteri. Saya ni pun, saya harap Datuk Seri Zahid Hamidi juga mulai saat ini kena berusaha untuk menangani. Saya setuju bila beliau mengatakan bahawa beliau akan berusaha untuk memastikan Kedah ini makmur balik dengan pasal pertanian. Malahan saya setuju
bila Sri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Kedah harus sifar miskin untuk bermula tahun ini. Sepanjang tahun ini, kerajaan akan menggandakan usahanya untuk memastikan warga Kedah sifar miskin. Alhamdulillah. Tapi caranya bagaimana, Pak Syekh? Ini yang kita nak tahu. Soal mereka yang melakukan kebejatan dalam rasuah, salah guna kuasa, salah tata loka, tata kelola kerajaan, mereka ini minta supaya disegerakan. Rakyat pun tak nak tunggu lama-lama. Tapi janganlah itu tangkapan demi tangkapan hanya sekadar untuk menutup tiadanya pengumuman yang dinanti oleh rakyat. Itu saya melihat bahawa bukan berita itu satu berita yang boleh mengenyangkan perut rakyat. Memanglah seronok baca. Orang Melayu ni suka saudara bergaduh ni. Seronok baca. Oh, orang ni kena tangkap, orang ni kena tangkap. Tapi datang waktu malam balik ke rumah, isteri pun bertanya, "Bang, besok anak nak makan apa? Beras makin kurang." Bila timbul benda begini, mulalah berlaku perbalahan. Ini keadaannya, saudara. Jadi sekarang ni miskin satu Malaysia pun banyak. Kerajaan tak efektif. Ini keadaan. Rakyat bersetuju. Usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan pimpinannya untuk memerangi kebejatan rasuah, alhamdulillah. Tak ada satu pun rakyat yang tak setuju. Semua bersetuju. Malahan tak sabar-sabar nak dengar siapa lagi yang akan ditangkap. Tapi dalam waktu yang sama, perut rakyat perlu disantuni. Poket rakyat perlu diusahakan untuk dikembalikan. Supaya berat sikit. Sekarang ni dah kempih lepas raya ni. Dan musim pilihan raya sedang mendatang. Inilah yang kita harapkan. Jadi Pak Syekh, saya haraplah dalam ucapan akan datang tu kurangkanlah retorikanya, Pak Syekh. Orang dah kenal, saudara berucap memanglah hebat. Tapi ayat-ayat, sedangkan naga lagi kan lawan, ini kan pula cecak mengkarung. Itu biarlah Datuk Seri Saifuddin yang mengutarakannya. Itu biarlah Rafizi yang bercakap. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai the statesman. Kita mahu beliau sebagai Perdana Menteri mengutarakan pandangan, cakapnya lembut tetapi cukup bernas. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.